malam ni surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, diturunkan di Mekah, mengandungi 96 ayat. Muqaddimah surah Al-Waqi'ah. Surah ini diturunkan di Mekah. Ingat surah yang diturunkan di Mekah dengan sendirinya ia adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan banyak kecek berkenaan dengan akidah, bukan kecek bab hukum hakam dak. Bab hukum hakam ni surah-surah yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, mengandungi 96 ayat, dinamakan surah Al-Waqi'ah, yang bermakna hari kiamat. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa apabila berlaku hari kiamat itu, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Ayat pertama, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadhibah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Waqi'ah salah satu nama daripada nama-nama kiamat. Ambo sebut banyak kali dah. Hari kiamat ni nama dia banyak. Setiap nama menggambarkan suasana kiamat. Macam nama-nama Allah ke? Allah ada 99 nama, yang mana menggambarkan sifat-sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah Maha Pemurah. Nama Allah Ar-Rahim, Allah ni Maha mengasihani. Allah ni Al-Ghaffar, banyak menerima taubat. Allah ni apa dia? Al-Jabbar, Maha Perkasa. Semua tu nama-nama Allah dan menggambarkan sifat-sifat Allah. Allah ni bukan apa nama ni, Maha Pemurah, Maha Penyayang je. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, semua tu nama dia juga yang menggambarkan sifat dia. Allah bukan setakat penyayang, pemurah je, tika-tika tangan dia backing dek kakak, tak ada siapa boleh sekat backing dia tu, tak ada siapa boleh sekat pongoh dia tu. Dan mari sifat dia Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni dia pendendam. Al-Muntaqim ni makna pendendam. Kita manusia dilarang dendam. Nati lamu nati, nati lamu nati. Okay. Tu ayat kita dah tu. Nak balas, kita kecil lagi dia bersadah. Orang tua tapa kita, kita bodoh punya tapa ke tua, nak pergi balas, dia tua, kita kecil. Nati lamu nati, nati mu tua nak mampu aku besar, aku njam pula. Bila kami tu tua, dia besar, dia ginjak sungguh. Bengak dulu. Mu tapa aku ketika aku bodoh. Ni aku besar dah. Mu tua nak mampu, aku njak. Allah, 20 tahun lepas. Tu dia panggil apa dia? Pendendam. Kita dilarang. Tak boleh dendam dengan orang, tak boleh. Salah. Tapi Allah boleh. Sebab Allah takabur, kita tak boleh. Allah boleh. Nama Allah Al-Mutakabbir, dia boleh sahu, dia boleh nak membanggakan diri, dia boleh nak takabur sebab dia Allah. Dia buat kita, dia buat segala-gala. Boleh dia nak debel pun. Bagaimana? Mung baru jadi Menteri Pertahanan, Menteri Agama, debel dah. Nak main level. Mana? Alah ni saja tak lain dah Menteri Agama. Tu duk meroyak parut lah ni. Yang tiap malam ceramah. Kita pun heran lepas jatuh kerja APH ni, awak-awak dia macam buat satu serangan. Tiap-tiap malam jelajah harapan. Ceramah tu ceramah sini, duk ceramah parut, jatuh kerja perut pula. Mana? Kata ceramah lagi ceramah. Ni Kedah pula jatuh pula. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar pengumuman yang bagi hamba agak menyejukkan hati lah. Senarai Kabinet Kerajaan Malaysia ni apabila tidak mementingkan ahli politik semata-mata. Kita melihat orang-orang luar banyak ramai dijemput untuk bersama dengan Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai contoh, Mufti Wilayah yang dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama.
Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okay. Hak selu Cik Anju. Seorang mufti yang cukup warak, cukup alim, tak ada kontroversi, banyak menyelesaikan masalah. Dia dilantik menjadi menteri yang jaga agama, insya-Allah lah. Gap dia lagi menteri keuangan, dilantik bekas CEO CIMB, orang teknokrat, CEO bank, teknokrat, dipanggil untuk jadi menteri keuangan. Banyaklah orang luar yang insya-Allah kita berdoa supaya kerajaan hak baru ni jalan dengan baik, insya-Allah. Al-Waqi'ah nak salah satu nama hari kiamat yang bermakna reality. Waqi'ah ni kita boleh bermakna reality, maknanya hari yang pasti akan berlaku. Dia bukan khayalan. Lawan pada reality ni ke apa? Khayalan. Kiamat ni bukan hari hok Nabi main roya, kiamat ni gini. Kejai mata kat roya. Dak bukan. Dia bukan khayalan. Khayalan ni barang tidak akan berlaku. Realiti ni pasti akan berlaku. Mu setuju, mu tak setuju, mu terima, mu tak terima, aku heran apa tu yang kata. Yang penting pasti kiamat ni akan berlaku. Sebab tu nama dia Al-Waqi'ah. Fiqh ke orang panggil fiqhul waqi'. Fiqh banyak lah ni orang duk bagi fiqh. Fiqh ke dia ni fiqhul awlawiyat. Okay. Ada fiqh hukum hakikat agama ni, hukum hakikat ibadat ni, sah batal halal haram, tu fiqhul ibadat, fiqhul muamalah. Fiqh hukum ni ada fiqhu awlawiyat, fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan. Bila tembung dua perkara, kita nak hak utama hak mana? Mak telefon panggil pergi rumah dia, bini pun ajak pergi supermarket. Tu mak kita, ni bini kita. Kau mana ada tanggungjawab belaka. Nak pergi hak mana? Nak ambil bini kilik pergi supermarket, mak tunggu dulu. Kita kilik supermarket pada kita pergi rumah mak. Kau nak kata yang tunggu sekejap, abang nak pergi rumah mak. Tu dipanggil fiqhul awlawiyat. Dan ada fiqh yang mengajar gitu. Kita ada anak kita lulus SPM molek. Anak kita hak ni lah harapan kita nya. Moga cerdik ngaji, hak lain gak banyak E pada A. Dia sore banyak A pada E. Dia nak pergi ke sekolah biasa, kita nak hantar ke tahfiz Quran. Okey. Gano kita nak buat? Nak turut dia ke nak turut kita? Ada cara yang disarankan oleh agama dalam masalah ni. Termasuklah fiqhul waqi'. Fiqh memahami situasi semasa, memahami realiti. Benda-benda baru yang tidak berlaku zaman itu, berlaku zaman lah ni, maka ada disebut oleh fiqhul waqi'. Maka waqi'ah ni makna yaumul waqi'ah, hari realiti, hari kiamat ni hari yang real. Dia bukan wak lolok, dia bukan khayalan, dia pasti akan berlaku. Tu makna al-waqi'ah. Nama-nama lain bagi hari kiamat: Yaumun nadamah, hari penyesalan; Yaumul hisab, hari Allah Ta'ala hisab amalan; Yaumul jaza, hari Allah Ta'ala balas perbuatan manusia. Dia lagi banyaklah: al-haqqah, al-qari'ah, al-zalzalah. Tu semua nama-nama hari kiamat yang menggambarkan keadaan sifat-sifat kiamat. Baik. Intisari kandungannya, apa dia yang dibicarakan dalam surah ni? Bagi menolak anggapan kaum kafir musyrik yang meragukan hari kiamat. Hak ni hak orang kafir tak boleh terima dakwah Nabi. Selain tak boleh terima Allah Ta'ala tusa, moga dia 100 tahun duk royak Tuhan ni banyak, Tuhan ni banyak, Tuhan hok pala dua, Tuhan hok tangan lapar, Tuhan hok jaga hujan, jaga panah. Tidak kan? Macam-macam Tuhan.
300 ekor lebih Tuhan duduk di sekeliling Kaabah dan di sekitar Masjidil Haram. Zaman Nabi dibangkitkan 300 ekor lebih. Hak kepala dia Al-Lata wal-Uzza, atau boh kepada segala. Nabi Muhammad ajar bukan Tuhan belaka tu, Tuhan saja Allah. Oh, tak boleh terima. Mari duana mu ni mama. Mung dah tak ngaji sekolah, nak kata cerdik ngaji universiti pun dah. Soh kau ngaji universiti, sekolah hatak pun dah. Mung tak ngaji sekolah, baca tak pandai, menulis tak reti. Nak mari ajar Tuhan ni so. Oh, tak sekecek lama. Tak boleh terima orang kafir Quraisy, tak boleh terima Nabi mari royak Tuhan ni so. So tak boleh terima. Yang kedua, dia tak boleh terima apa dia? Nabi mari royak dunia yang akan berakhir, akan mari satu alam lain, nama alam akhirat. Hak mati dah akan dihidupkan semula. Kau tak boleh terima. Muni gila dah kau mat. Hak mati dah sekor habuk tak ada bangun royak kata akan hidup semula. Pandai-pandai mu mai royak hidup semula nak mari balasan ni Allah. Setan mana mari bisik kamu? Setan kata. Setan mana mari hasut mu? Waktu gelaran Nabi Muhammad dipanggil majnun gila, sahir tu kesahih, kahin tu nujum, macam-macam orang gelar ke Nabi. Tak boleh terima dia. Nabi mai royak kepada dia adanya hari akhirat, hari Allah Taala hidupkan semula, akan balas gapo dia hak manusia buat di dunia. Allah Taala bentangkan pelbagai dalil yang membuktikan bahawa hari kiamat tetap akan berlaku. Kita akan baca surah ni, kita akan temu dalil-dalil benda-benda hak Tuhan sebut. Dia suruh orang kafir ni mikir molek. Mu tengok sekelilingmu sudahlah. Kalau mu mikir dengan akalmu yang waras, gapo dia hak mu tengok di sekelilingmu, pasti mu akan kata akhirat ni pasti akan berlaku, kiamat ni pasti akan berlaku. Allahu Akbar. Dan mula berlakunya hari itu ialah semasa dunia ini dan segala isinya dihancurkan dan digantikan dengan alam yang baru, iaitu alam akhirat. Mula berlakunya bila? Berlaku hari akhirat mulanya dengan hancur dunia. Iza waqa'atil waqi'ah, bila berlakunya hari kiamat ni lagu mana? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam ayat surah lain ada kan? Dalam surah ni sebut iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Ni ayat-ayat yang menunjukkan mula berlakunya kiamat mula dengan kehancuran dunia. Mun khabar kau mah, bukit-bukit tu kerah. Nak hancur guan, no. Dia mari mikir dengan otak bodoh dia, nak tolak wahyu hak Nabi Muhammad baca ni, dia wi dengan otak akal dia yang sengkak, otak dia yang dangkal. Bukit-bukit mak bukannya lembut, bukannya nak hancur guan, no. Mari duk royak bukit gunung akan hancur akan terbang weh lah. Siapa nak peracur mah? Besar tumor bukit ni. Dia pergi ambil tulang orang mati dah. Dia pergi peracur tulang ni. Tulang orang mati lama kan, repuk kan. Dia pergi peracur. Mak mu tengok ni. Hancur tulang. Siapa nak pergi duduk semula? Tulang hancur ni. Kalau tulang patah boleh bagi pomak tanah merah tu. Dia takut. Pomak patah salah. Pergi baluk nak pisau. Mana? Dia boleh patah pergi bagi hospital, doktor boleh seming. Boleh takut tulang hak patah. Ni tulang hancur mak, siapa nak pergi duduk, siapa nak pergi duduk. Allahu Akbar. Pada saat itu, pada saat akhirat tu berlaku, manusia akan terbahagi kepada 3 puak. Awal surah ni Allah sebut manusia ni bila berlaku kiamat tergolong kepada 3 golongan. Yang pertama dipanggil ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga dipanggil as-sabiqun. Al-maimanah apa dia? Puak pihak kanan.
yang sungguh berbahagia kerana mendapat sebaik-baik balasan. Tu golongan pertama, maimanah. Golongan kedua, masy'amah. Masy'amah ni puak pihak kiri yang menderita azab seksa yang tidak terperi. Hak yang tiga pula, puak yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, dan kerana itu mereka akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka akan dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang awal masuk Islam, puak-puak sama mana? Puak-puak sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Adik kakak, sebab tu sebut nama sahabat, kita kena kata radhiyallahu ta'ala anhu. Kena kata. Gapo dia mana radhiyallahu ta'ala anhu? Allah Ta'ala redha kepadanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha kepada dia. Sebut nama Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebut Aisyah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala redha terhadapnya. Bapa kena sebut? Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni para sahabat. Sebab tu kita balah dengan orang yang mencaci para sahabat. Ada satu pahamih, ia hanya menerima ahlul bait, konon-kononnya ahli keluarga Nabi. Anak-anak Nabi dia terima, cucu Nabi dia terima. Nambah dia ni 5 tangan. Tok di rumah, tok di kitchen, anak koci, wak, t-shirt, baju, tangan 5. Gapo dia 5 ni? Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Muhammad, Ali, sepupu Nabi dan natu Nabi ni, Fatimah, isteri pada Sayyidina Ali, anak Nabi, Hasan, Husain, anak Sayyidina Ali. 5 tu ya dia terima. Sebut Abu Bakar agak laknatullah selalu. Sebut Umar, Osman, laknatullah selalu. Dia boleh pergi puja Abu Lu'lu'ah hak tikai Sayyidina Umar. Dia kata inilah pahlawan perwira yang sebenar sebab pergi bunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah Majusi hak tikai Sayyidina Umar tika semaya subuh adik kakak. Puak dia puji, puja, kata pahlawan, oh mati syahid. Kitanya sebagai ahli sunnah wal jamaah, bila sebut sahabat kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab mereka ni dalam Quran surah Al-Waqi'ah Tuhan puji as-sabiqun as-sabiqun. Kita akan jumpa ayat lepas ni. Golongan ketiga Tuhan kata was-sabiqun as-sabiqun, puak-puak awal lah. Dalam hadis Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan mensupuh sahabat aku. Nabi bila sebut hadis tu seolah-olah Nabi telah diberi isyarat oleh Allah akan ada selepas dia wafat ni golongan hak tak setuju dengan sahabat dan caci sahabat. Sebab tu Nabi sebut hadis la tasubbu ashabi, mu jangan duk supuh koksir sahabat-sahabat aku ni. Jangan supuh koksir sahabat aku ni. Mereka lah menjadi tonggak kepada perjuangan Nabi. Siapa Nabi kata kalau mu ni bersedekah dengan 2 butir bukit Uhud, mu sedekah mah sebesar 2 butir bukit Uhud. Kita pergi Madinah ke, kita pergi tempat perang Uhud ke, hak bukit kecil orang naik tu dia panggil Jabal Rumat. Tu bukit Uhud tu tempat hak Nabi letak pemana. Bukit Uhud ni hak belakang dia hak tinggi 9 km panjang dia 9 km. Nabi kata kita akhir zaman ni kalau ada mah sebesar 2 butir bukit Uhud besar, ada mah 2 butir bukit Uhud, kita sedekah wis saja kau orang ambil lah. Bukan cincin sorak, bukan gelas sultan, dah bukit mah ambil 2 butir pula tu.
Nabi kata nak timbel dengan sahabat ni, dia sedekah gandum setengah kilo, tak padai lagi. Sahabat bukan sedekah emas, dia sedekah ke dia gandum. Macam mana? Setengah kilo. Berat hak sahabat sedekah lagi setengah kilo banding dengan bukit emas mu. Kita nak lawan gua dia. Kita nak lawan gua no. Nak seru hebat gua no. Sebab tu tak boleh kita seru hebat. Walau kita banyak semaya, banyak puasa, banyak sedekah, banyak amalan, kita akhir zaman ni ke mana? Senang khamis kita buat dah. Bukan setakat senang khamis lah, Selasa, Rabu, Jumaat. Habis kita puasa. Ngan semaya malam. Aku banyak benar dah ni. Boleh berkali lawan-lawan Abu Bakar. Tak sah dah. Tak sah Abu Bakar lah. Kau mana? Nuh ambil sahabat yang paling bawah sekali. Sahabat yang paling bawah. Yang paling ngesuk sekali. Nak banding dengan mu yang mesra bisa. Tak padai lagi. Ni was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang mendahului awalnya memeluk Islam. Allahu Akbar. Sebab tu cerita-cerita para sahabat ni kita kena baca dan kita kena ajar anak-anak kita. Anak-anak kita lah ni kita besar dengan dia Didi and Friend, Opepeng, Katuri. Baru lah ni Katuri, Mami Katuri. Dah mudah pasal YouTube kan. Tunjuk kau tu pok dia main telefon lain, bui telefon kan. Anak besar dia tak kenal sahabat-sahabat Nabi. Dia tak kenal Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Uthman ke. Dia tak kenal. Bila tak kenal sahabat-sahabat Nabi adik kakak, payah kita nak ayat. Anak jadi karu koksi tu tak sesalah siapa-siapa. Dia tak ada panduan dalam hidup, tak ada panduan. Ada satu hadis, dia mau kata hadis dhaif. Nabi kata ashabi kan nuju. Kalau dia bukan hadis pun kita anggaplah dia kata-kata yang baik makna dia. Sahabat-sahabat Nabi ni seperti bintang. Bintang yang buat ke dia? Bintang ni kita hidup bandar ni tak cara mana tengok bintang ni entah hujan kedok ya. Tak nampak bintang nak hujan ke. Okey. Tapi orang duduk tengah laut, orang duduk tengah padang pasir, bintang ni menjadi kompas panduan perjalanan dia di tengah padang pasir. Nak tahu lek jatuh, lek naik, utara, barat, selatan ni, kita tengok bintang. Sebab tu kita dalam hidup ni nak cari panduan, pedoman, cerita para sahabat. Lagu mana kehidupan mereka, lagu mana pengorbanan mereka terhadap Islam. Tu sahabat yang kita nak belajar pada surah ni. Baik. Kepada orang-orang kafir yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, Allah Ta'ala menegaskan bahawa yang dibacakan kepada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dan terpelihara dalam kitab dengan sebaik-baiknya, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Kita ketemu tengah ni ayat berkenaan dengan Al-Quran, dan perbahasa ayat tu cukup menarik. La yamassuhu illal mutahharun. Ayat ni kita akan jumpa lepas ni, ayat yang ke-79. Innahu laqur'anun karim, ayat 77. 78 fi kitabim maknun, 79-nya la yamassuhu illal mutahharun. Ulama-ulama kita ambil ayat ni, dia ambil ayat 79 ni, la yamassuhu, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk yang diakui bersih dan suci. Ulama kita ada setengah ambil ni sebagai dalil nak sentuh Quran ni kena ada air semaya.
tak ada air semaya tak boleh tu Quran. Kakak panggil anak dia, kakak mari, kakak ada air semaya? Ada, baru sudah semaya. Kakak Quran mana? Oh, kita tak setu. Apa tak ada air semaya? Ada air semaya. Masya Allah. Tak apalah kita akan belajar gapo dia selain daripada makna tak boleh setuh Quran, kecuali orang yang bersih. Selain daripada pemahaman itu, ada kau pahaman lain ataupun maksud lain daripada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Sebab ada pendapat kata setuh Quran ni tak ada air semaya pun tak apa. Jadi ayat ni nak jawab lagu mana? Hak orang kata kena ada air semaya. Ayat 79 tak tahulah bila tahun depan tahu masuk. Tidak dapat yang boleh lagi. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa segala keterangan yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat itu. Idza mana dia apabila, waqa'at berlaku, waqi'ah hari kiamat. Bila berlaku sungguh hari kiamat ni berlaku, laisa li waqa'atiha kadhibah, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Tak ada orang boleh kata tidak kiamat ni gempa bumi je, jangan takut. Learning kalau berlaku gegar, ada orang hok lari kan, tobik bangunan berapa, sedar tu bukan kiamat, tu gempa bumi. Dia duduk di satu daerah, memang daerah tu lingkaran api. Kita ngaji geografi ke dia. Lingkaran api ni kawasan-kawasan yang ada gempa bumi, ada tanah dia gunung berapi kan, ada dia panggil bencana-bencana alam ni lah. Nama bencana alam bukan bencana alam tu, memang jadual Allah Ta'ala ada. Jadi bila berlaku, rumah dia bergegar, dia tobik rumah dengan kain tuala, tak pakar kadang-kadang duduk tengah mandi tak ada cai kain tuala dah. Dan masing-masing sedar tu bukan khimat, bukan khimat. Tetapi bila khimat ni berlaku, adik kakak, orang hok biasa dengan gempa bumi, orang hok biasa dengan gunung berapi, hok biasa dengan tsunami ni, dia tak boleh kata ni bukan khimat ni gempa bumi je. Tu orang hok biasa dah. Kita hok tak biasa lagi dek kakak. Memang tak ada hati dada. Tak ada hati dada. Tak ada orang pada hari berlakunya kiamat akan kata bukan kiamat adik kakak tu sederusi lah, pas ni berhenti lah ni. Tak ada. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Khafidatur rafi'ah, kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Hari kiamat ni dia dua sifat dia. Satu dia panggil khafidah, yang kedua dia panggil rafi'ah. Allah, khafidah ni mana ke dia? Merendahkan. Merendahkan. Rafi'ah makna meninggikan. Hari kiamat ni hari yang kita akan tengok orang hok selama kening duduk buka dada jalan, aku menteri. Kau mana? Kamu kena hormat ke aku, jangan kecil lebih kurang dengan aku. You not my level. Ayat lah ni, not my level. Mu bukan level aku menteri, aku tahu belakang, mu tak tahu. Kalau dia tu orang yang tidak layak untuk mendapat sanjungan pada hari kiamat, kita akan tengok dia hok selama kening duk bersayak jalan tu hina dena.
pakai muku tak akak muku. Orang hok barang atas muka dunia ikut orang buat, orang tipu pun tipulah, orang kecil pun kecil lah. Dia tu gak serah Tuhan belaka. Asal Tuhan tak marah, asal Tuhan redha kat aku, tak apalah. Orang marah kat aku, orang duk sopoh aku, tunggu aja adil kat aku. Orang hok tak adik terima rasuah wala seriyah, tapi orang boleh kata dia terima rasuah 90 juta. Orang hok kata ke dia hidup lagi pakhla ni. Orang hok kata Tok Guru Haji Adi rasuah 90 juta hidup lagi lah ni, duk jalan pergi mari. Orang hok kata, orang hok percaya, patut jolok kau. Siapa kena tak ada bukti. Hok duk kata ada cek Afin Bank mana cahaya tu gak cahaya Husain ni ada bukti. Mana bukti? Ada cahaya ke Husain ni? Kapur kita ni ada ni, kapur kita ni cahaya ke Husain tu gak, ya Rabbi, macam Nabi dah Husain biar masuk video macam Nabi dah yang buat Husain. Husain kata cahaya belaka-laka. Mana nak tanya mana? Siapa keluar tak ditunjuk? Oh adik kakak, orang sepotong jadi orang kata dia ya ada ya asal boleh mengajar ke jemaah, boleh tengok Islam ditegakkan, dia tak jadi menteri tak apa. Hari ni tu bila tiba alih menteri pun tak jadi, menteri pun tak jadi. Ada dia ngamuk? Tak ada. Dia sebut dah, saya tidak syok orang calon saya. Ada orang syok orang calon dia, saya tak syok orang calon. Fikir tak ada gak, dia boleh klik Terengganu jadi nelayan. Orang supaya ni dek kakak, orang yang humble atas muka dunia ni, humble, hari kiamat kita akan tengok dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tu kiamat ni hari Yaumul Fasl. Antara nama hari kiamat ni, inna yaumal fasl kana miqata. Apa dia makna Yaumul Fasl? Hari Allah Ta'ala putus segala benda yang tak lesah atas muka dunia. Segala benda yang tak lesah, segala benda yang menjadi pertanyaan, segala benda yang orang panggil tak buti. Siapa hari kiamat buti sosok dah. Siapa hak terima rasuah sungguh, siapa hak tak terima rasuah, siapa hak betul, siapa hak salah. Ketika tu ada lah mula nyasar nak minta maaf. Minta maaf weh, kau duk kata kedai mau mula, kau duk kata demo rasuah 90 juta, maaf lah weh. Nak cari mana dah orang tu. Lah ni belum pada mati ni, baik minta maaf lah. Tahu mana? Pada duk ngakak pada masyarakat duk cari mana weh Haji Adi, aku nak minta maaf ni weh. Mana weh Haji Adi nak minta maaf ni weh. Masing-masing ada nyawa dia, hidup lagi tak hidup lagi, minta maaf lah. Ini nasihat ni, nasihat ni. Iza rujjatil ardu rajja, semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguhnya. Bermula kiamat ni bila? Apabila bumi ni digoncangkan segoncang-goncangnya. Kita duk tengok berita gempa bumi di Turki, di Pakistan, di Indonesia. 8 skala Richter. Oh, kalau lebih pada 8, 9, lebih 10 adik kakak. Teruk benar. Dia panggil skala Richter. Kalau lebih berapa? Lebih 12 skala Richter, bantuan luar ni tak perlu minta izin nak masuk. Sebab tu negara yang gempa bombing, dia tak akan istihar lebih pada 12 skala Richter. Walaupun berlaku lebih, berlaku 13 skala Richter, teruk kerosakan, dia hanya istihar 10, hanya istihar 9. Dia tak akan istihar lebih 12 sebab undang-undang dunianya lebih dia 12
negara-negara luar boleh masuk tanpa kebenaran untuk bagi bantuan. Dia bukan masuk bagi bantuan saja adik kakak. Dia masuk dengan missionary. Dia masuk dengan agenda-agenda tersembunyi. Dia masuk, dia ambil anak-anak kecil, wagi klik negara dia. Wak klik negara dia boleh 100 orang, 200 orang. Dia besar, dia bui apa nama ni, macam-macam. Dia ambil daripada negara Islam. Contoh Turki, kan? Contoh Turki orang Islam, dia klik tempat dia tukar agama. Akhir jadi ajen dia besar juga, klik semula. Nak atas balik ni budak ni kita ambil mula di Turki kan mana masa gempa bumi besar dah, ada pendidikan dah, berapa dah hantar balik ke negara dia. Orang Turki tapi otak orang putih dah, otak Yahudi dah, otak Amerika dah. Bahaya kita boleh percaya adik kakak. Macam-macam agenda. Hot tu gempa bumi berlaku, tu baru gempa bumi. Khemat ni bukan gempa bumi 12 skala Richter, sebutir bumi ni berkocok. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi ni digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan segala isi-isinya. Minyak hoduk oleh perut bumi, gas, mah, besi, biji, apa dia? Apa kuning orang tu? Bauxite. Bauxite apa dia? All the kuning orang habis putih kuantan. Bauxite. Semua pakat tubik termasuklah orang-orang hok ditanam di kuburan-kuburan. Bila tubik semua ni, wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insan ma laha. Manusia hok tak mati lagi, hok duk atas muka bumi, bila bergoncang bumi ni tak boleh buat gapo dah. Dia berlaku ni adik kakak, dia tak ada notis. Dia bukan mari tubik majalah 3 ke bulletin TV 3 ke bulletin Jazz 9 Jazz 8 esok pakai jam 3 petang akan berlaku kiamat. Tak ada. Tak tubik surat khabar, tak tubik notis dalam Facebook notification, tak ada. Dia berlaku bila? Faja'ah ni maksud apa dia? Tiba-tiba. Hak menego pergi kedai pergi jual, hak buka kedai makan, buka duk masuk di kedai makan, cikgu duk mengajar di sekolah, nenek duk nanek kebun dia, hak nelayan tu pergi ke laut, hidup serupa biasa, ditiup sangka kala ataupun diperintahkan berlaku kiamat ni, bumi ni bergegar. Manusia tak boleh buat apa. Hak duk atas rumah tak boleh turun, hak duk tanah tak boleh nak atas rumah, duk gi mari depan pun tak kena, hundu pun tak kena, gi kok kanan tak kena. Mulut ni duk malaha. Malaha tu bahasa Arab. Kalau kita Kelantan agak gapo ni we. Semua orang tak ada kecek ke lain dah, gapo ni we, pucak ke sini. Hak ada anak lepas, anak bawah. Padahal anak kecil duk isap pek, ya lepas dengan anak-anak. Hak tengah buting ngandung, gugur, takut terlajak, keguguran. Takut malah gapo dia we. Orang Kuala Lumpur tu kan, apa dah jadi ni? Orang Kuala Lumpur. Arab malah orang putih, what happened? Orang putih. Pakistan ye kia bayi. Setiap bangsa dengan bahasa masing-masing. Quran kata wa qala al insan, berkatalah manusia mana? Semua manusia. Malaha. Gapo ni. Ambo sengaja sebut nak suruh dapat gambaran khemah ni bukan main-main, ni waqiah. This is real. Waqiah ni benda yang real. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Gunung ganang hok kita tengok gagah perkasa. Bukan setakat bukit-bukit marok,
Mana? Bukit Mak Lipoh, Pok Badu tu bukit tu, tak ada gapo. Ni Gunung Kinabalu. Gunung ke dia lagi? Gunung Everest, setinggi-tinggi gunung. Banjaran Titi Wangsa, Banjaran mana adik kakak? Hancur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan jadilah bukit bukau gunung ganang berterbangan seperti kekabu-kekabu yang ringan. Allahu akbar. Fakanat haba'an mumbassa, lalu menjadilah bukit tadi debu yang bertebaran. Jadi debu lah kau. La ilaha illallah. Wa kuntum azwajan thalathah. Kita akan sambung ayat yang ketujuh ni pada kuliah yang akan datang. Gapo dia? Huraian 3 golongan yang kita sebut tadi. Maimanah golongan kanan, Masy'amah golongan kiri, dan yang ketiganya wasabiqun, orang-orang yang terdahulu. Hamba terlupa nak sebut dia kakak. Surah Al-Waqi'ah ni, nama Al-Waqi'ah ni nama yang dikenali sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Ia bukan nama baru dah. Zaman Nabi lagi dikenali nama ni dengan Al-Waqi'ah. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Sayyidina Abu Bakar ada berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad shibta. Sayyidina Abu Bakar sekali dia tengok Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, tu berubah dah mong ni. Sayyidina Abu Bakar sebut kepada Nabi, kata berubah habis dah nampak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni hudun wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nabi kata yang menyebabkan aku ni ubah ada 5 surah. Surah Hud mula-mula sekali, surah Waqi'ah, surah Mursalat, amma yatasaalun, dengan idza syamsu kuwirat. 5 surah ni Nabi kata kerana beratnya 5 surah ni isi kandungan yang orang panggil cukup berat, menyebabkan aku duk mikir siapa berubah rambut. Nabi adik kakak baca Quran, mikir segala isi Quran, nak buat lagu mana nak menyelamatkan umat dia, berubah 5 surah ni lah. Okay. Hud, Waqi'ah, Mursalat, amma yatasaalu, dengan idza syamsu kuwirat. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a surat al-waqi'ati kull lailatin lam tusibuhu faqatu abada. Abdullah bin Mas'ud kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, dengan molek ni, baca surah Waqi'ah tiap-tiap malam, lam tusibuhu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Tidak akan ditimpa ke dia kemiskinan. Kita hak sera tak apa deputih ni, moleklah untuk buat amalan. Jangan niat nak kaya. Baca ni sebab nak kaya bukan. Baca ni sebab Nabi kata gitu. Aku baca Al-Waqi'ah tiap-tiap malam sebab Nabi kata orang yang baca Al-Waqi'ah tiap-tiap malam tidak akan ditimpa, lam tusibahu, sekali-kali tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Ni antara surah Al-Waqi'ah yang kita start baca pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.